Hai semua, kembali lagi ke dalam rancangan podcast aku yang 3 ni. Podcast ni adalah podcast aku yang terakhir bagi projek kita orang ni. Bagi korang yang belum tengok podcast aku yang pertama dan kedua hari tu, korang bolehlah tengok supaya korang dapat tahu apa sebenarnya yang aku kongsikan dekat podcast tersebut. Untuk podcast yang terakhir ni, aku buat macam podcast kedua hari tu, di mana aku akan sambung balik perkongsian aku dengan korang lah. Apa yang aku kongsikan ni, dia banyaklah benda-benda yang baru di mana para responden aku ni, dia ni kebanyakannya adalah kacukan dengan orang Iban. Jadi apa yang dia orang amalkan ni adalah kurang lebih macam orang Iban jugalah. Okey, yang pertama ialah kita akan lihat pada perkongsian kita yang iaitu petua semasa bermain, di mana kita ni tidak dibenarkan untuk mandi sekiranya selepas habis bermain. Di mana seperti yang kita sedia maklum, kalau kita lepas main ni, tubuh badan kita kan masih lagi dalam keadaan berpeluh dan panas. Jadi kita ni perlukan masa lah untuk rehat dahulu, untuk bagi badan kita ni cool down dahulu. Bila kita terus mandi lepas main ni, badan kita ni akan terus mengejut untuk cool down. Sebab itulah kebanyakan orang yang main lepas tu mandi, diorang ni mudah untuk demam. Jadi tak hairanlah petua ni sering diamalkan dalam kalangan semua masyarakat untuk menjaga kesihatan diorang ni. Benda ni basic knowledge pun, di mana ianya dijadikan sebagai petua oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Macam masyarakat Melayu Sarawak ni, diorang amalkan ni sebagai petua untuk menjaga kesihatan diorang. Masyarakat Melayu Sarawak ni juga ada beberapa pantang larang yang diorang ni amalkan semasa mengandung. Yang pertama adalah tidak boleh mencaci atau bercerita mengenai seseorang yang cacat, kerana perbuatan ni dipercayai dapat menyebabkan anak yang akan lahir nanti menjadi cacat juga. Cerita di sebalik pantang larang ni sebenarnya ada juga orang-orang yang percaya, di mana mereka ni percaya kalau kita memburuk-burukkan orang yang berkelainan atau orang yang kurang upaya ni, benda tu dapat jadi dekat anak kita yang akan lahir nanti. Sebab tu perempuan-perempuan yang mengandung ni sering ditegah daripada bergosip tahu, daripada buat benda-benda macam ni. Jadi pada pendapat aku lah, benda ni diorang amalkan untuk menjaga perasaan orang lain, terutamanya orang-orang yang kurang upaya ni. Sebab diorang ni pun macam kita juga kan, ada perasaan juga. Seterusnya responden aku ni juga beritahu aku di mana perempuan-perempuan yang mengandung ni, dia tidak boleh mencerca sesuatu yang ganjil supaya anak yang dilahirkan nanti tidak terkena bala cercaan tersebut. Pantang larang ni dia macam pantang larang tadi yang sebelum ni, tapi yang satu ni dia tidak spesifikkan secara langsung. Dia bagi tahu kita secara umum sahaja. Pantang larang yang satu ni dia agak sama dengan pantang larang membuat parit tu, yang hari tu untuk podcast yang kedua hari tu. Tapi yang ni suami isteri tidak boleh minyak telinga lembu atau kerbau untuk membuat tanda, kerana perbuatan ni akan menyebabkan bayi yang lahir nanti akan mendapat tanda yang sama. Nampak macam sama kan? Tapi satu tu kalau buat parit akan jadi sumbing kan. Tapi satu ni kalau kita siap telinga lembu tu atau kerbau, akan menyebabkan anak kita mendapat tanda yang sama. Macam yang aku dah explain hari tu, yang masyarakat Melayu Sarawak ni dia percaya bahawa perbuatan ni mengacau benda yang dah sedia ada. Benda memang dah baik pun, tapi kita sengaja buat rosak. Macam tu jugalah pantang larang ni. Tapi ada juga yang percaya dengan pantang larang ni, di mana kita, kalau kita buat perbuatan ni, anak kita yang lahir nanti akan mendapat tanda yang sama dekat tubuh badan dia. Ni apa yang orang-orang terdahulu percayalah dan diamalkan sehingga sekarang. Pantang larang yang satu ni dia agak sama juga seperti pantang larang yang tadi, di mana suami tidak boleh mencucuk sesuatu. Takut mulut anak yang akan lahir nanti menjadi sumbing atau terkena kenan. Tapi pantang larang ni dia tidak boleh mencucuk sesuatu benda tu, takut mulut anak dia orang nanti akan menjadi sumbing. Apa yang dimaksudkan dengan mencucuk tu adalah seperti menjahit sesuatu benda lah. Pantang larang yang satu ni dia spesifikkan kepada perbuatan mencucuk, atau lebih tepat lagi adalah menjahit. Seperti yang kita tahu, perbuatan menjahit ni dia adalah macam kita tutup sesuatu benda yang koyak atau lubang. Apa yang masyarakat Melayu Sarawak ni percaya adalah perbuatan ni dia dapat menyebabkan mulut anak kita yang akan lahir nanti menjadi sumbing, di mana mereka percaya bahawa ni adalah disebabkan terkena kenan tersebut. Kenan ni dia dimasukkan dengan cacat yang disebabkan oleh ibu bapa yang melanggar sebuah pantang larang semasa isterinya sedang mengandung. Ni apa yang responden aku bagi tahulah.
Masyarakat Melayu Sarawak ni juga dia amalkan pantang larang tidak boleh memaku dinding semasa isteri sedang mengandung, kerana perbuatan ni diorang percaya dapat menyebabkan isteri nanti susah untuk bersalin. Perbuatan memaku ni dia adalah untuk melekatkan sesuatu paku tu pada dinding. Jadi apa yang diorang ni percaya adalah si isteri mengandung tu akan susah nak bersalin seperti paku yang lekat dekat dinding tu. Pantang larang ni dia macam pantang larang kita orang juga, tapi orang Iban ni dia akan buka apa yang diorang pakukan tu supaya isteri mereka nanti senang untuk melahirkan. Okey, jadi pantang larang ni aku biasa dengar lah dekat kampung-kampung aku masa diorang tengah bercerita pasal bini diorang yang sedang mengandung ni kan. Pasangan suami isteri ni juga dilarang untuk menyembelih haiwan semasa isterinya sedang mengandung. Pantang larang ni dipercayai dapat menyebabkan si isteri mengandung tu nanti dapat keguguran. Apa yang dimasukkan dengan pantang larang ni adalah perbuatan menyembelih haiwan ni dia adalah untuk membunuh haiwan tersebut. Jadi masyarakat Melayu Sarawak ni dia percaya apa yang dibuat oleh si suami isteri tersebut adalah seperti melakukan perkara tersebut terhadap anak mereka sendiri, tetapi berlaku dalam bentuk keguguran dalam kandungan si isteri. Biasanya mereka akan meminta tolong daripada ahli keluarga mereka yang lain untuk menguruskan haiwan tersebut untuk mengelakkan terkena-kenan terhadap mereka. Apa yang dimasukkan dengan pantang larang ni dia adalah untuk mengelakkan mereka ni tercedera semasa menyembelih haiwan ni. Lebih-lebih lagi si isteri ni. Sebab bila kita nak sembelih haiwan ni kan kita kena lah guna pisau yang tajam, dan kalau silap sikit masa nak sembelih haiwan ni agak berbahayalah. Takut pisau yang digunakan tu dapat terkena pada tangan kita. Lagi satu, nak sembelih haiwan ni bukannya senang sebab kita ni perlukan pengalaman. Kalau baru belajar tu baik janganlah, takut nanti cederakan diri sendiri. Jadi sebab itulah pantang larang ni diorang amalkan, di mana mereka ingin mengelakkan perkara-perkara yang buruk berlaku semasa menyembelih haiwan ni. Orang Melayu Sarawak ni juga diamalkan pantang larang, di mana orang perempuan yang mengandung dia tidak boleh melangkah atau memijak anjing atau kucing yang sedang tidur. Diorang ni percaya bahawa perbuatan ni akan menyebabkan bayi bertindak ganas semasa dalam kandungan. Apa yang dimasukkan ganas tu adalah bergerak tantenti macam yang kita buat dekat haiwan tu. Bila kita ni langkah atau pijak diorang masa tidur, memang sah lah diorang ni akan terkejut kan. Macam tu jugalah artinya dengan anak yang dalam kandungan tu. Tapi maksud sebenar pantang larang ni adalah untuk mengelakkan penganiayaan kita terhadap haiwan-haiwan tersebut. Bagi setengah individu ni, dia ada juga yang bela anjing. Tapi tu biasanya dilakukan oleh masyarakat Melayu Sarawak yang ada kacukan dengan orang Iban lah. Pantang larang yang satu ni pun dia agak sama dengan pantang larang yang tadi, di mana pihak keluarga yang mengandung dia tidak boleh menyiksa haiwan. Kalau yang tadi untuk pasangan suami isteri je kan. Tapi yang ni dia spesifikkan kepada pihak keluarga pula. Jadi masyarakat Melayu Sarawak ni percaya bahawa perbuatan menyiksa haiwan ni dia dipercayai dapat menyebabkan bayi yang berada dalam kandungan ni menjadi susah untuk dilahirkan. Maksud pantang larang ni adalah sama dengan pantang larang yang tadi, di mana ianya untuk mengelakkan penganiayaan terhadap haiwan peliharaan kita. Bagi korang yang ada kakak-kakak yang dah ada anak tu, memang korang dah tahulah pantang larang ni. Pada pandangan aku, pantang larang ni dia memang patut pun untuk diamalkan dalam kehidupan kita tanpa mengira kita ni mengandung ke tak. Sebab haiwan ni pun malu hidup seperti kita ni juga. Jadi memang tak elok untuk kita ni seksa dia orang. Okey. Masyarakat Melayu Sarawak ni juga amalkan pantang larang, di mana pasangan suami isteri dilarang untuk memotong muncung ikan atau mulut ikan kerana takut mulut anak yang dilahirkan nanti menjadi sumbing. Pantang larang ni kan dia macam pantang larang yang dilarang buat parit, siat telinga kerbau atau lembu dan cucuk satu benda tu kan. Tapi kali ni dia tidak boleh potong mulut ikan tu. Apa yang kita lihat dekat ketiga-tiga pantang larang ni dia kurang lebih sama je, tapi berlainan pantang larang lah. Walaupun pantang larang ni dia agak sama, tapi pantang larang ni diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak yang berbeza. Biar korang tak keliru dengan pantang larang ni, yang buat parit tu biasanya diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak area selatan lah, di mana lebih tepatnya di kawasan Bandar Kuching. Yang ni pula diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak di area tengah Sarawak iaitu area Seri Aman. Ni berdasarkan apa yang aku dapat dekat responden aku. Jadi apa yang kita dapat lihat berdasarkan pantang larang ni adalah dia ni
kebanyakannya diamalkan oleh pasangan suami isteri yang mengandung, di mana ianya diamalkan untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dekat diorang ni lah. Okey, kita balik semula kepada perkongsian kita dengan pantang larang yang sedang mengandung, iaitu tidak boleh meminta sesuatu secara berlebihan. Yang pantang larang ni dia bagi dekat orang perempuan lah terutamanya. Pantang larang yang satu ni dia agak unik sedikit, sebab apa yang masyarakat Malaysia Sarawak ni percaya adalah perbuatan ni dia dapat menurun kepada anaknya nanti. Kebanyakannya lah orang perempuan yang mengandung ni dia memang banyak lah benda yang dia nak mintakan. Dalam arti kata lain tu mengidam lah. Jadi apa yang diorang amalkan ni adalah untuk mengelakkan diorang tu minta benda yang lebih daripada kemampuan diorang tu. Contohnya, bila orang perempuan ni mengandung, dia selalunya mengidam nak makan sesuatu tu kan. Bila benda tu dah lebih daripada luar kemampuan diorang ni, jadi agak susah lah nak tunaikan permintaan diorang ni kan. Sebab tu lah pantang larang ni diorang amalkan supaya diorang ni tak minta sesuatu yang lebih-lebih ha. Tapi ada juga yang percaya kalau perbuatan ni dia memang akan turun pun dekat anak diorang ni nanti. Jadi tak hairan lah bila anak diorang dah besar nanti, anak diorang ni suka minta benda yang pelik-pelik sebab mengikut perangai ibunya semasa mengandungkannya dahulu. Pantang larang yang satu ni dia agak unik sedikit, di mana masyarakat Malaysia Sarawak ni diorang tidak boleh mengambil gambar kalau bilangan orang tu adalah ganjil. Mengikut apa yang responden aku ni bagi tahu, diorang ni percaya kalau kita ambil gambar dalam jumlah yang ganjil ni akan mendapat nasib yang kurang bagus lah. Macam kena kemalangan ke apa ke, tapi yang pasti terkena nasib malang. Pantang larang ni dia agak baru lah bagi aku, sebab ni first time aku dengar. So dapatlah aku ni tambah sikit ilmu pengetahuan aku ni tentang amalan orang Melayu Sarawak ni. Korang kena tahu Sarawak ni luas, jadi banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu lagi. Jadi sebab itulah projek ni dia serba sedikit lah dapat bantu pelajar dia untuk mengetahui adat dan budaya masyarakat lain. Itu baru Sarawak kan, belum lagi tempat-tempat lain. Okey, kita teruskan perkongsian kita ni dengan petua yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia Sarawak ni untuk menjaga kesihatan dia orang. Petua ni dia lebih diamalkan untuk mengubati kanak-kanak yang sakit, di mana mereka akan menggunakan bawang merah untuk menyembuhkan penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak ni. Seperti yang kita tahu, bawang merah ni dia bukan saja orang guna masa masak, tapi ada setengah orang ni dia guna bawang merah ni untuk merawat penyakit, sebab bawang merah ni dia banyak khasiatnya. Contohlah, bawang merah ni dia dapat menurunkan demam dan resdung yang sering dialami oleh kanak-kanak ni. Jadi tak hairan lah kalau bawang merah ni dia orang sering gunakan oleh orang-orang tua dulu lah untuk merawat penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak ni. Masyarakat Melayu Sarawak ni juga masih ada yang mengamalkan pantang larang lenggang perut semasa mengandung. Seperti yang responden aku ni bagi tahu, petua ni diorang amalkan untuk membetulkan kedudukan kandungan supaya senang bila mereka tu bersalin nanti. Jadi peralatan utama dalam amalan ni adalah kelapa yang akan diletakkan dekat atas perut diorang tu untuk mengenal pasti jantina anak dalam kandungan tu. Biasanya upacara melenggang perut ni dia diketuai oleh bidan kampung. Responden aku ni bagi tahu juga yang amalan ni syirik sebab telah lari daripada ajaran agama Islam. Tapi diorang ni still amalkan untuk mengekalkan adat dan budaya yang nenek moyang mereka ni amalkan sejak dari dahulu lagi. So sekarang ni amalan ni dah diamalkan secara agak moden lah, tanpa menggunakan bidan-bidan tu semua. Okey. Petua ni juga agak baru bagi aku sebab aku ni orang Iban. So kita orang ni dia taklah buat benda ni. Sebab kalau kita tengok kan, lain padang, lain belalang kan. Akhir sekali masyarakat Melayu Sarawak ni juga dia ada petua dalam merawat muka dia orang, di mana mereka akan menggunakan air beras untuk merawat kulit muka ataupun membuang jerawat dekat muka dia orang ni. Air beras ni dia mengandungi pelbagai khasiat yang jarang orang tahulah. Sebab itulah orang dulu-dulu ni, diorang ni banyak yang lawa-lawa walaupun tak menggunakan produk-produk seperti zaman sekarang ni. Diorang ni just guna air beras ni saja untuk jaga kulit muka diorang ni, sebab air beras ni dia dapat dijadikan sebagai bahan pencuci muka untuk menghilangkan jerawat tu.
Okey, setakat tu sajalah perkongsian aku dengan korang. Jadi kalau korang ada sebarang apa-apa pertanyaan tu, korang bolehlah komen dekat ruangan dekat bawah ni. Okey, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.